Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Miss Irma Suryani binti Jaswin. Saya Nusyairah Akilah binti Osman dan bernombor ID 4202037811. Hari ini saya akan membentangkan bagi projek individu saya yang bertajuk masalah penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak secara kerap. Sekarang saya akan terangkan kandungan yang berada di dalam slide ini. Yang pertama adalah artikel, yang kedua adalah masalah pada artikel, yang ketiga adalah sebab-sebab berlakunya masalah kekerapan menggunakan gadget ini dalam kalangan kanak-kanak, aras pemikiran lateral atau vertikal, penyelesaian masalah, penilaian terhadap kaedah penyelesaian masalah dan rumusan. Sekarang kita akan tengok artikel. Artikel yang saya ambil adalah daripada Harian Metro, iaitu gadget ibu bapa pengaruhi sikap anak. Masalah daripada artikel adalah penggunaan gadget ini telah dilihat digunakan oleh kanak-kanak secara kerap tanpa bantuan orang dewasa. Ibu bapa atau penjaga membenarkan anak-anak mereka menggunakan gadget bagi mengelakkan mereka membuat perangai atau membuat perkara yang tidak diingini dan tidak disenangi oleh orang awam sewaktu berada di tempat awam. Ini membuktikan 65% ibu bapa mengaku memberikan gadget supaya anak mereka lebih mudah dikawal, manakala 29% ibu bapa menggunakan kemudahan ini untuk memudahkan anak mereka untuk tidur. Seterusnya, sebab-sebab berlakunya masalah kekerapan menggunakan gadget ini dalam kalangan kanak-kanak. Bahagian pertama adalah ibu bapa atau penjaga memberikan gadget kepada anak-anak sebagai satu bentuk habuan apabila mereka menyiapkan tugasan. Tapi apabila mereka memberikan gadget ini kepada anak-anak dengan syarat mereka menyiapkan tugasan tersebut bukanlah tugasan yang baik, yang terbaik mereka lakukan. Ibu bapa tidak membuat semakan terhadap tugasan yang mereka lakukan, lebih-lebih lagi tugasan kerja sekolah mereka. Disebabkan itu, tugasan mereka adalah sebagai tugasan yang tidak cukup baik kerana mereka menyiapkan dengan kadar yang segera demi mendapat habuan untuk bermain gadget dalam jangka masa yang lama. Seterusnya adalah gadget sebagai alat supaya anak mereka tidak membuat sebarang masalah ketika berada di tempat awam atau berada dalam majlis yang formal. Seperti yang kita tahu, kebanyakan ibu bapa sekarang menggunakan gadget sebagai alat yang digunakan untuk mengawal anak mereka. Seperti kalau sebagai contoh, kalau mereka berada di sesuatu majlis, mereka akan memberikan anak mereka menggunakan gadget bagi mengelakkan mereka membuat bising atau menangis. Seterusnya, masalah yang ketiga adalah ibu bapa atau penjaga memberikan gadget kepada kanak-kanak supaya anak mereka mahir dalam teknologi dan setanding dengan orang lain. Ini adalah satu perkara yang kita tengok, ada satu perkara masalah yang kita dapat lihat di mana sepatutnya kita tidak perlu mengejar teknologi. Sekadar cukup untuk kita tahu bahawa teknologi itu penting untuk kita dan bukan untuk dilumba-lumbakan. Sebagai contoh, apa kepentingan supaya anak kita mengetahui berkenaan gadget dengan secara yang meluas, terlampau luas sehingga kan mereka akan terjejas akibat daripada penggunaan gadget yang terlampau lama, yang berlebihan. Seterusnya kita masuk aras pemikiran yang saya gunakan sewaktu mencari masalah, menyelesaikan masalah penggunaan gadget yang terlalu kerap dalam kalangan kanak-kanak ini. Yang pertama adalah aplikasi, iaitu membuat pemilihan dalam membeli barang permainan anak-anak. Aplikasi ini ibu bapa gunakan untuk membuat saya gunakan iaitu untuk mencari masalah bagi aras pemikiran, iaitu membuat pemilihan dalam membeli barang permainan. Yang kedua adalah penilaian, iaitu membina kesihatan fizikal dan mental seorang anak dalam penyelesaian yang kedua. Dan yang ketiga adalah analisis, membiarkan anak-anak bermain dengan sendiri.
Seterusnya adalah pemikiran lateral atau vertikal yang saya akan pilih. Jadi saya akan pilih pemikiran lateral. Pemikiran lateral ini adalah pemikiran secara lateral ini aslinya telah diasaskan oleh Dr. Edward de Bono. Pemikiran lateral ini menggunakan pemikiran ini dengan merangsang pemikiran secara kreatif dan kritis dalam mencari jalan penyelesaian. Yang ketiga adalah penggunaan pemikiran ini dapat membantu saya dalam membuat keputusan akhir. Jadi saya lebih ke arah untuk menggunakan pemikiran secara lateral berbanding vertikal kerana pemikiran lateral ini tidak terhad dan ianya meluas. Jadi pemikiran ini tidak hanya tertumpu pada satu benda untuk mencari idea, sebaliknya dapat merangsang idea yang lebih jelas dan lebih merangsangkan. Seterusnya adalah penyelesaian masalah yang saya gunakan untuk menyelesaikan masalah penggunaan gadget secara kerap oleh kanak-kanak ini. Yang pertama adalah cuba untuk membina kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak, di mana apabila kesihatan fizikal dan mental mereka tinggi, mereka tidak hanya tertumpu kepada gadget untuk bermain. Sebaliknya, mereka menggunakan fizikal dan mental mereka untuk bermain bersama kanak-kanak lain, di mana mereka menggunakan fizikal mereka untuk bergerak dan berlari, bermain bersama rakan-rakan mereka, dan supaya mental mereka berada dalam keadaan yang stabil dan akan memikirkan cara untuk bermain atau berinteraksi atau bersosial dengan orang sekeliling dan rakan-rakan mereka. Yang kedua adalah membuat pemilihan permainan anak-anak dengan betul. Pemilihan mainan anak-anak yang betul adalah salah satu cara untuk merangsang mereka daripada bermain dengan gadget. Ibu bapa perlulah membeli peralatan mainan yang mampu merangsang pemikiran mereka. Sebagai contoh, yang kita dapat lihat adalah permainan bongkah kayu, susun, blok. Jadi dengan memilih permainan yang betul, mereka dapat merangsang minda mereka dengan lebih cepat dan kreatif mereka. Mereka punya dalaman mereka, iaitu kreativiti dalam mereka, dan yang terakhir membiarkan anak-anak untuk bermain dengan sendiri. Ini kerana bila mereka bermain dengan sendiri, mereka dapat mengeluarkan idea-idea mereka, menghasilkan perkara-perkara baru dengan memikirkan perkara-perkara dengan berimajinasi. Tapi ibu bapa boleh boleh bersama anak-anak untuk bermain. Ini akan lebih membuatkan mereka minat untuk bermain sendiri dan bercerita, berinteraksi dengan orang dewasa dan orang sekeliling mereka. Penilaian terhadap kaedah penyelesaian masalah saya ini adalah membiarkan kanak-kanak dengan bermain dengan sendiri, seterusnya penglibatan ibu bapa atau penjaga sebagai cara yang mampu meningkatkan tahap kreativiti anak-anak. Jadi adalah kaedah utama yang saya akan pilih adalah membiarkan kanak-kanak bermain dengan sendiri, dan seterusnya penglibatan ibu bapa atau penjaga. Ini seperti yang saya dah bicarakan sebentar tadi. Kanak-kanak akan berimajinasi dengan lebih tinggi lagi sebab tu mereka bermain dan mereka menghasilkan idea-idea baru dan berinteraksi dengan orang dewasa, iaitu ibu bapa atau penjaga, bercerita tentang idea mereka. Dan ini adalah jalan penyelesaian terbaik agar kanak-kanak kurang bermain dengan gadget. Rumusan saya daripada slide saya ini adalah di mana masalah penggunaan gadget dalam keadaan kanak-kanak secara kerap ini adalah satu perkara yang penting harus diselesaikan. Yang kedua adalah terbuktilah bahawa proses pembesaran kebanyakan kanak-kanak kini sangat berbeza dengan kanak-kanak sewaktu ketika dahulu. Ini kerana yang saya dapat uraikan adalah
rumuskan adalah kanak-kanak kini hanya bermain dengan gadget, berminat dengan gadget, di mana di dalam gadget terdapat aplikasi yang mereka ingini bermain, berbanding kanak-kanak yang sewaktu ketika dahulu bermain dengan orang ramai, berinteraksi dengan orang sekeliling, dan menghasilkan idea-idea baru untuk bermain. Okey. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.